Hari ni kita nak cerita tentang satu topik yang kita cerita tentang ketua tempat mengundi ataupun dipanggil sebagai KTM. Ketua tempat mengundi. KTM. Biasa orang sebut kan, masa pilihan raya ni orang sebut KTM, 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 KTM. Ketua tempat mengundi. Siapa dia sebenarnya ketua tempat mengundi? Siapa? Kalau nak jadi KTM, dia tak adalah syarat minimum kena ada PhD, kena ada master's degree. Tak ada. Tak ada sampai itu teruk sangatlah nak jadi KTM. Siapa-siapa je boleh jadi KTM, tak ada masalah sebenarnya. Boleh je jadi KTM. Cuma kena ada knowledge sikit. Boleh mengira, dia ada calculation punya kerja. Boleh dah faham nak baca undang-undang sikit. Itu je. Dan yang paling penting pada saya lah yang dah jumpa dengan ramai KTM ni, petugas-petugas pilihan raya ni. Pilihan raya. Yang paling penting untuk menjadi seorang KTM, kriteria dia yang pertama ni, apa dia? Dia mestilah seorang yang tenang dan penyabar. Itu je kriteria. Kalau ada dua itu, pada saya insya-Allah dia boleh dilatih, diajar untuk menjadi seorang KTM. Baik. Tanggungjawab dan beban pada KTM, pada saya, yang mengajar semua ni, petugas-petugas pilihan raya lah, bandingkan dengan pegawai pengurus, penolong pegawai pengurus, penyedia pusat mengundi dan jawatan-jawatan lain yang ada dalam sistem pilihan raya tu, beban pada seorang KTM atau ketua tempat mengundi ini, pada saya adalah yang terbesar, yang terberat, yang harus dipikul oleh seorang petugas pilihan raya. Sebab apa? Baik. KTM ni, walaupun power dia, skop kerja dia, tanggungjawab dia hanya dalam saluran. Kan faham kan? Ada banyak dah kita buat live sebelum ni, cerita pasal beza pusat mengundi, saluran mengundi ataupun dipanggil tempat mengundi dalam undang-undang. Kelas itu kan, kalau dalam sekolah, kelas itu adalah tempat mengundi. Atau bahasa biasa yang kita guna, saluran. So, kuasa dia dalam kelas itu sahaja. Itu je power KTM. Sebab kalau di luar itu, dah jatuh kepada penyelia pusat mengundi dah. Walaupun kecil, area yang dia cover oleh KTM ni, tapi tanggungjawab dia sangat besar. Kalau dekat saluran itu, kan dalam tempat mengundi itu ada 600 orang pengundi lah. Ada 500 orang pengundi lah. Maka dia bertanggungjawab kepada mereka semua. Selain daripada itu, dalam saluran kalau sesiapa yang tak pernah tengok, dalam saluran kita juga ada ejen. Okay? Nanti sambil-sambil saya bercakap ni, akan ada keluar gambar-gambar. Boleh tengoklah yang pakai vest tu, ada vest color biru itu adalah KTM. Kalau boleh tengok dalam gambar tu, kalau tengok yang pakai vest color biru, ada yang dalam skrin sekarang yang tengah tolak wheelchair, itu KTM lah tu. Itu KTM. Ada yang gambar yang first atas tu, nampak yang hujung sekali duduk tu kan. Itu KTM lah tu. Kenapa duduk tempat kerani? Boleh je, tak ada masalah. Kalau kerani nak pergi toilet, siapa nak ganti? KTM boleh ganti, tak ada masalah. Okay? Cuma, beban dia. Dalam saluran itu kan ada juga ejen. Sebelum ni saya pernah cerita pasal ejen tempat mengundi. Ejen mengira undi. Bahasa KTM bertugas, kadang-kadang lah kan, kadang-kadang dia memberikan tekanan, yang memberikan pressure kepada KTM ini adalah wakil-wakil kepada calon ni sebenarnya. Masa kita buat training, banyak kes yang kita jumpa. Masa kita buat training, ajar ni macam mana nak isi borang 13, nak isi borang 14. Betul, tak ada masalah. Perfect, markah penuh. Tapi bila bertugas, silap isi, salah isi maklumat, tersilap. Yang ini masuk sini, ni masuk sini. Banyak terjadi. Salah kira. Kira dia bukan kira algebra, janjang aritmetik semua. Bukan tau. Dia hanya kira campur dan tolak, tambah dan tolak. Darab, nak darab 3 tak ada. Campur tolak je. Dalam borang-borang yang ada dekat SBR ni, yang gunakan masa pilihan raya. Tapi kenapa boleh salah? Kenapa boleh salah? Cikgu matematik, jadi KTM, isi borang, tambah tolak salah. Kenapa? Okay, reason dia yang utamanya adalah tekanan. Pressure yang dia terima semasa bertugas. Itu sebenarnya yang kita risaulah. Okay, so memang saya cakap kriteria yang paling penting sekali, yang bermula sekali, dia tahan sabar dan dia orangnya sangat tenang. InsyaAllah dia boleh buat.
Siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Orang bukan kebanyakannya memang kalau kita biasa dengar adalah cikgu-cikgu yang jadi KTM. Ya kan? Pegawai-pegawai kerajaan yang jadi KTM. Tapi boleh. Dia tidak menjadi satu kesalahan, tidak ada tulis pun dalam undang-undang KTM wajib orang-orang yang macam ni. Tidak ada. So as long as RO ataupun pegawai pengurus rasa dia layak untuk menjadi seorang KTM dan RO boleh lantik dia untuk menjadi seorang KTM. Tidak ada sebarang masalah. Dia tak ada kriteria yang minimum dalam undang-undang itu, dia tak ada. Atas penilaian oleh pegawai pengurus lah untuk melantik mana-mana orang menjadi KTM. Government servant ke, public ke, yang bekerja sendiri ke, yang meniaga kedai runcit ke, boleh. Kalau dirasakan boleh dia untuk menjadi seorang KTM, mampu untuk menggalas beban sebagai seorang KTM, boleh dilantik. Tidak ada sebarang masalah. Okay? So, kenapa KTM ni dapat beban yang berat? Baik. Ingat pada hari mengundi, KTM ni sebelum subuh. Kalau tengok cerita Peramli cakap sebelum subuh saya sampai. KTM ni lah. Sebab dia kena mengawal, dia kena pergi ambil peti undi dekat, normally disimpan dekat balai lokal, bawa peti undi tu ke pusat mengundi, pergi ke saluran dia, nak set up. Kalau katalah kita buka pusat mengundi, tempat mengundi tu buka pukul 8 pagi. Paling lewat, KTM kena sampai dekat saluran dia tu jam 7 pagi. Kena sampai. Jadi pukul berapa dia kena bangun, pukul berapa dia kena pergi balai ambil peti, pukul berapa dia kena gerak daripada rumah, pukul berapa dia kena gerak daripada balai tadi. So memang, dan ingat tak masa PR14 hari tu? Ada keputusan kan, marah-marah SPR, semua lambat, sangat announce, tunggu berjam-jam. Ada yang boleh keluar keputusan pukul 2 pagi, 3 pagi. Jadi agak KTM ni dia tidur pukul apa balik? Dibangun tadi dah pukul 4 pagi dah, 5 pagi dah. So kalau sampai 5 pagi besoknya, so kena ni lah. Bila kita bertugas tu, yang KTM tu pergi, memang dia bukan sahaja physically dia letih, penat. Tapi mentally juga dia penat. Dan sebab itulah kadang-kadang saya tidak menyalahkan 100% kepada KTM sekiranya berlaku kesilapan dalam pengisian borang. Sebab kita faham, pressure yang dia terima, tanggungjawab, beban yang dia terima sangat berat. Cabaran utama KTM pada masa pilihan raya. Ya, seperti yang saya sebut tadi kan, cabaran utama dia adalah untuk berdepan dengan pressure. Tekanan oleh siapa? Kadang-kadang banyak kes yang berlaku tekanan oleh wakil-wakil calon yang ada dalam tu. Kan saya pernah sebut sebelum ni, setiap calon yang bertanding boleh hantar wakil dia untuk dalam saluran tu bersama dengan KTM. So kadang-kadang ada orang ni lah yang selalu buat provocation, membuat sedikit kekacauan dalam saluran. Boleh je tengok, masa PR14 tu ada video-video yang viral yang dibuat. So kadang-kadang bila KTM tu tak strong, KTM tu tak kuat, itu yang dia boleh dapat pressure yang banyak, dan dia menyebabkan dia nak buat kerja dia tu tak berapa nak stabil lah. Itulah sebenarnya antara punca utama yang dibuat lah, yang menjadikan KTM itu yang sepatutnya tidak ada sebarang masalah, tapi dia boleh jadi masalah bila dia tak boleh nak handle tekanan gitu. Ada pengalaman juga yang pernah jadi KTM sebelum ni. No. Saya dah tak sanggup lah tuan. Saya tak sanggup. Ada. Sebab dia tak boleh dah. Ya kan, kemudian waktu nak keluar daripada pusat mengundi, kereta kena halang oleh penyokong-penyokong calon yang bertanding, tak boleh nak keluar pintu pagar sekolah. Imagine pressure, ketakutan yang ada pada seorang KTM tu. So itu benda-benda yang akan menyebabkan KTM tu kadang-kadang jadi isu, tak boleh nak perform dan sebagainya. Okay? So yelah, memang ada orang selalu sebutkan, alah sekat jadi KTM takkan itu pun salah. Betul. Kan? Kalau dalam keadaan normal yang seperti biasa memang tak ada isu pun. Tapi kenapa pada hari dia bertugas tu, pada hari dia bekerja itu, menjadi KTM pada hari mengundi itu, kenapa boleh ada masalah? Ya? So saya cakap, pressure yang dia dapat pada hari itu, tekanan yang dia terima. Sebab tu saya cakap, KTM ini mempunyai tanggungjawab, beban yang paling besar berbanding dengan lain-lain petugas pilihan raya. Imagine daripada pagi, 8 pagi kalau mula, maknanya by 7 paling lewat, normally dia orang 6.30 dia orang dah sampai habis tu. Dia akan tunggu dalam kelas tu. Kalau habis proses pengiraan undi pukul 8 malam, 9 malam, lepas tu nak hantar pula peti ke Dewan Penjumlahan Rasmi Undi, bagi pada RO pula. Itu yang macam-macam cerita kita dengar lah. Orang swasta boleh bertugas. Boleh. Kalau swasta kan, apa jawatan, apa kerja, apa syarikat, boleh. Tidak ada sebarang masalah. Tidak ada halangan untuk private terlibat secara langsung dengan
petugas pilihan raya. Berapa had umur untuk jadi KTM? Setakat ni tak ada had umur. Tak ada pun. Tak ada. Dalam undang-undang tak ada pun sebut. Cumanya kadang-kadang kita buatlah kita punya polisi. Jangan terlalu, bukanlah nak cakap orang tua tak boleh bekerja, tidak kan. Cumanya yang saya sebutkan tadi, pressure tu, tekanan tu. Kan, kalau dia datang dengan sakit kan, baru je kita berejen tu, KTM! Dia jerit, dia ejen tu dah pegang dada. Jadi itu antara perkara yang kita perlu ambil kira lah. Ingat beban, tekanan, pressure yang diterima oleh KTM tu perlu diambil kira untuk melantik mana-mana KTM untuk bertugas. Anda kena faham lah benda-benda macam tu kan. Normally dalam setiap saluran, dia ada 3 orang kerani pengundian untuk satu peti. Kalau jalan 2 peti, kita ada 4 orang kerani pengundian. Cumanya kita tengah tambah baik, kemungkinan besar, 1 peti ke 2 peti ni kita nak kekalkan dengan 4 orang kerani pengundian. 4 orang kerani inilah yang jadi pembantu kepada KTM. Ada. So dalam saluran tu dia berlima lah. Berlima setiap saluran. Maknanya KTM bukan seorang-seorang buat kerja dia. Dia ada pembantu-pembantu dia. Maknanya kalau KTM tengah sibuk buat benda lain, adalah kerani pengundian yang available untuk bantu. So ada. Dia bukan seorang-seorang jalankan tugas lah. Saja daripada saya, Hasanul Ishraf bin Naim, Pengarah Akademi Pilihan Raya untuk anda pada minggu ini. Teruskan bersama dengan Akademi Pilihan Raya pada minggu-minggu yang akan datang. Hari Jumaat jam 3.30 petang. Dan jangan lupa, hari Rabu jam 10.30 pagi juga APR ada live. 2 kali seminggu, Rabu pagi 10.30 dan hari Jumaat petang jam 3.30 petang. Teruskan bersama dengan kami di Akademi Pilihan Raya kerana ini semua yang anda perlu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye.